Okey, salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan satu topik tingkatan 4 ya, iaitu bab 6 bagi topik ketaksamaan linear bagi pemboleh 2 pemboleh ubah ya. So subtopik yang akan saya sentuh ya bagi video ini adalah mewakili situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear ya. Ini adalah macam mana kita membentuk ketaksamaan linear ya jika diberi ke situasi. Lepas tu kita perlu mengesahkan sangkala titik kawasan yang memenuhi sistem ketaksamaan linear ya. Seterusnya kita perlu memahami ya macam mana melorek kawasan yang memenuhi sistem ketaksamaan linear. Okey. Akhir sekali ya kita membuat penyelesaian masalah. Okey. So yang kita teruskan ya pada yang pertama ni ya. So mewakili situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear ya. So mari kita baca soalan dia ya. Bagi contoh satu, Institut Teresa perlu menghantar wakil yang merangkumi S pelajar tingkatan 1 dan Y pelajar tingkatan 3 bagi menyertai satu pertandingan menyanyi. Pemilihan bagi pertandingan ini adalah melalui syarat berikut. Okey. So, jumlah peserta adalah tidak melebihi 8 orang. Jumlah peserta tingkatan 1 dan 3 adalah tidak kurang dari peserta tingkatan 3. Sekurang-kurangnya 2 dari wakil tingkatan 3 akan dipilih. Tulis ketaksamaan linear yang memenuhi setiap syarat di atas. Okey, ini senang ya. Kita mulakan ya dengan pemahaman. Okey, jumlah peserta adalah tidak melebihi 8 orang. So, kita ada tingkatan X sama dengan tingkatan 1 ya. Dan Y sama dengan tingkatan 3. Okey. Jumlah peserta adalah tidak melebihi 8 orang. So S campur Y. Okey, tidak melebihi maksudnya kurang atau sama dengan 8 ya, sebab dia tidak melebihi tetapi dia boleh jadi 8 orang. Okey. So jumlah peserta tingkatan 1 adalah tidak kurang dari peserta tingkatan 3. Okey, maksud adalah tidak kurang maksudnya dia adalah melebihi ya, melebihi peserta tingkatan 3 ya. So maksudnya S mesti melebihi tingkatan 3. Okey. So yang ketiga, sekurang-kurangnya 2 wakil dari tingkatan 3 akan dipilih. So tingkatan 3 ialah Y. So Y mesti sekurang-kurangnya maksudnya lebih besar atau sama dengan ya 2. Okay. Ini semua adalah salah kamu kena memahami kata-kata kunci ya. Okey. So ini soalan pertama. Kita bergerak ke soalan kedua ya. Soalan 2. Cik Rosma mempunyai RM50 dan dia ingin membeli S buku tulis dan Y buku rujukan. Satu buku tulis adalah berharga RM2.30 dan satu buku rujukan adalah berharga RM1.50. Cik Rosma mau membeli sekurang-kurangnya 15 buku supaya nisbah buku tulis kepada buku rujukan adalah tidak melebihi 1:3. Tulis 3 ketaksamaan linear untuk mewakili situasi di atas ya. So yang pertama, kita kena tulis S sama dengan buku tulis ya, dan Y sama dengan buku rujukan. Okey. So dia guna RM50 ya. So maksudnya RM2.30 darab X campur RM1.50 darab Y mesti kecil atau sama dengan 50 ya. Ini pesanan pertama. Okey. Yang kedua, Cik Rosma mau membeli sekurang-kurangnya 15 buku supaya sekurang-kurangnya 15 buku maksudnya S campur Y mesti lebih besar atau 15. So maksudnya sekurang-kurangnya maksudnya dia lebih ya, atau tetapi dia boleh jadi 15. Okey, sama kedua. Yang ketiga,
Nisbah buku tulis kepada buku rujukan adalah tidak melebihi 1:3. So buku tulis ialah X, nisbah Y adalah tidak melebihi, so maksudnya kurang daripada 1:3. So kita permudahkan ni ya. So kita akan dapat X kurang daripada Y. Okey, ini persamaan ke 3, persamaan ke 2, ini persamaan ke 3. Kita bergerak ke contoh 3 ya. Contoh 3. So mari kita baca ya soalannya. Sarawanan mau menjemput X kawan lelaki dan Y kawan perempuan ke majlis hari jadinya. Syarat bagi jemputan ini adalah berdasarkan kepada ya kriteria berikut ya, ataupun syarat berikut ya. So jumlah kawan yang dijemput tidak boleh melebihi 7 orang. Jumlah kawan lelaki yang dijemput melebihi jumlah kawasan perempuan sekurang-kurangnya 5 orang. Jumlah kawan lelaki adalah melebihi 1 orang, sekurang-kurangnya 2 perempuan akan dijemput. So tuliskan ya soalannya sepatutnya. Tuliskan part ketaksamaannya. Dan untuk mewakili situasi di atas. Okey. Partnya. So, yang pertama, jumlah kawan yang dijemput tidak boleh melebihi 7 orang. Maksudnya S campur Y. Okey, mesti kurang dari 7. Okey. X sama dengan lelaki, Y sama dengan perempuan. Okey. Soalan kedua, jumlah kawan lelaki yang dijemput melebihi jumlah kawan perempuan sekurang-kurangnya 5 orang. Maksudnya X tolak perempuan, okey, mesti lebih atau sama dengan 5 orang. Okey, sekurang-kurangnya ya. Okey, jumlah kawasan lelaki adalah melebihi 1 orang. So maksudnya lelaki ialah X, lebih maksudnya lebih ya. Okey, lebih dari 1. Okey, sekurang-kurangnya 2 pekerja perempuan, sekurang-kurangnya 2 perempuan akan dijemput ya. So maksud ni Y lebih besar atau sama dengan 2 sebab sekurang-kurangnya. So 2 termasuk ya. So di jawapannya kita bergerak ke contoh 4 ya. Syarikat cash finder menghasilkan X seluar dan Y baju. Syarat penghasilan bagi pengeluaran harian adalah seperti berikut. Okey, nombor 1 ialah jumlah maksimum baju yang boleh dihasilkan adalah 150. Yang kedua, jumlah penghasilan baju yang adalah tidak kurang dari 30. Yang ketiga, jumlah seluar yang dihasilkan adalah melebihi 2 kali jumlah penghasilan baju. So, tulis ketaksama linear yang memenuhi syarat-syarat di atas. Okey, kita mula dengan yang pertama ya. Jumlah maksimum, so X sama dengan seluar, Y sama dengan baju. Okey, so, jumlah maksimum baju yang dihasilkan adalah jumlah maksimum ya. Maksimum paling lebih pun dia boleh hasilkan 150. So maksudnya baju ialah Y. So Y mesti lebih kurang atau 150. Okey, ini persamaan pertama. Okey, jumlah penghasilan baju adalah tidak kurang dari 30. So Y mesti lebih besar daripada 30. Okey. Jadi maksudnya dia tidak kurang dari 30. So dia mesti lebih atau sama dengan ya. Sebab dia tidak kurang, maksudnya dia boleh merangkumi 30 ya. So maksudnya sekurang-kurangnya 30 ya. So jumlah seluar yang dihasilkan melebihi 2 kali jumlah penghasilan baju. So maksudnya seluar X melebihi 2 kali penghasilan baju. Okey, ini adalah 3 ketaksamaan ya. Soalan ni kita
bergerak ke contoh 5 ya. Manakah okey, bagi soalan ni kamu perlu mengetahui ya, bagi ketaksamaan linear yang diberi apakah titik yang jatuh pada persamaan ni ya. So cara yang senang adalah kita lodekkan ya. So yang pertama, S campur Y lebih besar dari 1. Bagi yang soalan ni kamu kena faham simbol dia ya. Kalau lebih besar dan lebih besar dengan sama dengan, kamu ada, dia adalah atas ya, atas atau kanan. Kalau dia kecil atau lebih kecil atau sama dengan, dia adalah bawah dan kiri ya. Okey, so kita mulakan dengan soalan ni. So soalan yang pertama ya, S campur Y adalah lebih besar atau sama dengan 1. Kita lodekkan ya. So kalau lebih besar kita guna atas ya. Ini ialah persamaan dia. Lepas tu kita Y adalah lebih kecil atau sama dengan 3S campur 6. Ini persamaan garis lurus ni ya. So lebih kecil maksudnya adalah bawah. Okey, ingat ya, bawah. So ini kecil. So kawasan yang dia bertindih adalah kawasan B. Okey, kawasan B. Tulis jawapan dia B. Okey. So yang kedua, B, S campur Y adalah lebih kecil atau sama dengan 1. So S campur Y adalah lebih kecil atau sama dengan 1. Ke kecil maksudnya bahagian bawah ya, bawah dari garisan. Dan Y adalah lebih kecil atau sama dengan 3S campur 6. So sama ya, lebih kecil adalah garisan yang telah saya lorek tadi ya. So kawasan ini adalah kawasan C. Okey. Akhir sekali ya, S campur Y adalah lebih kecil atau sama dengan 1. Okey, sama ya, kita dah lorek ni. Lepas tu yang satu lagi, Y adalah lebih besar daripada 3 campur 6. So kita lorekkan yang satu lagi ya, lebih besar ialah atas. Mana dia bertindih? Pada lihat ya, tindih pada kawasan D ya. Purple dengan hijau ni bertindih pada kawasan D. Okey. So jawapan dia ialah D. Kita ke contoh 6 ya, contoh 6. Contoh 6. Okey, tulis 3 ketaksamaan linear supaya titik B ialah penyelesaian kepada sistem ketaksamaan linear ini. So dia nak, okey, dia nak ketaksamaan linear kawasan B ni ya. Okey. Okey, macam mana kita tuliskan satu persatu ya. Kita ambil yang ini dulu ya. So kawasan B ni dia melingkumi bawah garisan ni. Bawah garisan ni. Lepas tu dia ada di atas garisan ni, atas ya. Dan juga dia ada di kanan garisan ini. Kanan. So kita tahu ya, yang kanan ialah X mesti lebih besar atau sama dengan 6 sebab dia bukan garis putus-putus ya. So satu ialah X lebih besar dan sama dengan 6. Yang kedua, dia berada atas ya. So Y lebih besar atau sama dengan 3X campur 6 sebab dia belah atas dan dia tak ada garis putus-putus. So kita guna sama dengan ya. Yang ketiga, kita guna X campur Y mesti lebih kecil atau sama dengan 1. Bukan garis putus-putus ya. Jawapan dia. So ini jawapan dia ya. Titik di mana di antara titik ABCD ni adalah penyelesaian kepada sistem ketaksamaan berikut. Ini soalan seterusnya ya. Okey, ini persamaan dia. X adalah lebih besar atau sama dengan 6. Kita lorikkan lagi ya. Ini kita lorikkan banyak sikit. X lebih besar atau sama dengan 6 ya. Ini
Yang kedua, X campur Y adalah lebih kecil atau sama dengan 1. So, lebih kecil atau sama dengan 1, kita berikan sini ya. Lebih kecil atau sama dengan 1 sini. So, mana yang bertindih? Tindihnya ialah bahagian kawasan ni ya. Kawasan B dengan D. Okey, kawasan B dengan D. So jawapannya B dengan D ya. Okey, itu saja soalan 6 ya. Bergerak ke soalan 7. So untuk 7 adalah jenis soalan yang menentukan dan melorek kawasan yang mengenai sistem ketidaksamaan linear ya. Dia adalah lebih kurang subtopik yang kedua ya, tapi ini dia perlu melorek ya. Kedua sebenarnya menentukan ya, diberi titik dia kamu perlu tentukan. Ini melorek. Okey, sama saja ya. Cara kerja dia lebih kurang sama ya. So, yang pertama, Y adalah lebih kecil daripada X bagi 3 campur 3. Okey. So, lebih kecil, kita ambil arah bawah ya. Mereka tepi dia saja ya, supaya senang kamu nak dapat mengenal pasti jawapan dia ya. So yang kedua, X adalah lebih kecil atau sama dengan 5. So kecil adalah arah kiri ya. Kita jelaskan tadi ya, kecil arah kiri. Dan kita ada X campur Y adalah lebih besar atau sama dengan 1. Besar atau sama dengan 1 ialah sini, bagian atas ya. Okay. So jawapannya bolehkan ya. Jawapan. Okey, ini adalah jawapan bagi soalan 7. Kita bergerak ke soalan 8 ya. So dalam raja di bawah, merupakan kawasan yang memenuhi sistem ketaksamaan bagi ketaksamaan linear berikut. Okey, kamu ada 3 ketaksamaan ya. So macam mana kamu tentukan? Yang pertama ya, merupakan yang pertama 3Y adalah lebih kecil ya. Lebih kecil maksudnya arah bawah. Okey, mana persamaan dia? Okey, persamaannya ini. Okey, merupakan dulu kecil ya. Arah bawah ya, merupakan bahagian bawah. Lepas tu X campur Y adalah lebih kecil dari 14. So kecil ialah arah bawah. So ini bahagian bawah ya. Dan akhir sekali ya, Y adalah lebih besar atau sama dengan 4. So ini adalah ya. Lihat ya, mana bahagian yang bertindih. Boleh kamu ketahui pasti bahagian yang bertindih ialah ini ya. Ini bahagian bertindih dia ya. Boleh lorekkan ya, bahagian bertindih ni. Okey. So 8 senang ya. Itu saja ya. Soalan 8. Kita bergerak ke untuk soalan 9 ya. Soalan 9, penyelesaian masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan dua pemboleh ubah. Okey. So contoh 9 ya. Kita baca soalan dia. Syarikat Kylie menjual X bicycle jenama M dan Y bicycle jenama N bagi setengah bulan. Jumlah bicycle yang telah dijual adalah tidak melebihi 35. 2 kali jumlah bicycle jenama N adalah melebihi 3 kali jumlah bicycle jenama M yang dijual. Okey. Tulis 4 ketaksamaan linear yang memenuhi syarat di atas. Okey, macam mana kita tulis 4 ketaksamaan linear? Yang paling senang lah. Yang pertama, X. Kamu boleh tulis ya, X adalah lebih besar atau sama dengan kosong. Adalah lebih besar atau sama dengan kosong ya. So ini adalah yang pasti ya, dia mesti lebih dari kosong ya. So yang ketiga,
kita balik kepada persamaan dia. So jumlah basikal yang dijual adalah tidak melebihi 35. So kita tulis juga ya, X sama dengan jenama M, Y sama dengan jenama N ya. Jumlah basikal yang dijual tidak melebihi 35, maksudnya dia boleh jadi 35 tapi dia tidak lebih ya. So dia jadi S campur Y mesti lebih kecil atau sama dengan 35. Ini jawapan yang salah satu ya. 2 kali jumlah basikal jenama N ialah Y ya. 2 kali Y adalah melebihi 3 kali jumlah basikal jenama M. So 3X. Okey. Ini jawapan dia. Okey. Lepas tu lukis dan lorekkan kawasan yang memenuhi ketaksamaan bagi soalan A. Okay, macam mana kita nak lukis ni? Okay. Ini adalah kamu perlu lukis garis lurus ya. So saya lukiskan paksi dulu. Ini Y axis, X axis ya. Okey. So, kamu boleh lukis garis lurus ya pada rajah Cartesian ni ya. So yang pertama kita cuba plotkan S campur Y sama dengan 35 ya. So paling senang kita gantikan X sama dengan 0 pada persamaan dia, kita akan dapat Y sama dengan 35. Sama juga kalau kita gantikan Y sama dengan 0, kita dapat X sama dengan 35 ya. Maksudnya kita gantikan X sama dengan 0 campur Y sama dengan 35, so Y sama dengan 35. So ini adalah dua titik ya yang boleh kita guna untuk lukis garis lurus ni ya. So X sama dengan 0, Y sama dengan 35. So yang kedua ialah X sama dengan 35, Y sama dengan 0 ya. So kita lukis garis lurus ni. Okey, ini garis lurus dia ya. Yang kedua, 2Y lebih besar dari 3X. So ini ialah kita jadikan dia Y sama dengan 3/2X ya. So dalam bentuk graf ia ialah Y sama MX campur C ya. So ini campur C sama dengan 0 ya. Dia tidak melintasi dia tak ada angka ya. So kita biarkan melintasi pasti Y pada 0 ya. C ialah pasti Y. Okey, pasti Y. M ni ialah kecerunan. Okey, nilai M sama dengan 3/2 ya. So soalan ni dia kata Y adalah lebih besar daripada 3/2X. So sebab dia lebih besar, dia adalah garis putus-putus ya. Dan dia melintasi 0 ya, melintasi 0. So kita lukis garis putus dia. Okey. Lepas tu dia panggil soalan B, dia panggil lorikkan ya kawasan memenuhi ketaksamaan bagi soalan A. So sama. Lepas kamu dah lukis garis lurus, kamu lorikkan ya. So Y lebih besar maksudnya kita buat yang pertama dulu, yang ini dulu. Okey, S lebih besar atau sama dengan 0. So maksudnya sini. Okey, lebih besar. Dia lepas tu yang kedua, Y adalah lebih besar atau sama dengan 0. Okey, yang pertama S lebih besar atau sama dengan 0. Dia adalah arah sini ya. S lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, Y lebih besar atau sama dengan 0. Bahagian sini. Okey, yang ketiga kita dapat okey
X campur Y, ya, yang ketiga ialah ini ya, X campur Y adalah lebih kecil atau sama dengan 35. So ini persamaan dia. So lebih kecil adalah bahagian bawah ya. Okey, kita tulis sini persamaan dari selang ini ialah Y sama dengan X campur Y adalah sama dengan 35 ya. Yang terakhir, Y adalah lebih besar dari 32X. So ini ialah Y sama dengan 2X. So kita cari lebih besar. Besar ialah arah atas. Okey, arah atas. So mana kawasan lorek yang ketiga-tiga paksinya bertindih. Okey, macam ni ya. So bila kamu buat dalam exam, buat dalam separate ya, baru kamu lorekkan ya. So soalan C, dari graf B tentukan jumlah maksimum basikal jenama M yang boleh dijual. Okey. Okey, segitiga ni ialah ya jumlah basikal M dan N yang boleh dijual ya, tapi dia nak yang M. M ialah melihat pada paksi X. Okey, paksi X. So paling maksimum ialah sini ya. So ini adalah paling maksimum. Berapa nilai ini? Kamu perlu selesaikan ya persamaan serentak ya antara persamaan ini dengan persamaan ini. Okey, so persamaan ini adalah bertindih. Kita masukkan. Okey, kita tulis Y sama dengan 32X. Ini persamaan pertama. Kita guna X campur Y sama dengan 35. Ini persamaan kedua ya. So kamu gantikan satu ke dalam 2 ya. Kamu akan dapat X campur 32X sama dengan 35. Kamu akan dapat ini dia jadi 2/2X campur 32X. Kita dapat 52X sama dengan 35 ya. X sama dengan 70 bagi 5, X sama dengan 14. So ini jawapan dia ya. So ini adalah 14. Sebab persamaan ni dia menunjukkan adalah lebih besar ya bagi Y ya. Persamaan Y ni dia adalah lebih besar daripada 32X. So kita tidak boleh mengambil 14 sebagai jawapan dia ya, sebab disebabkan persamaan yang ini ya, Y adalah lebih besar daripada 32X. Okey, so kita perlu ambil yang satu kurang daripada nilai ini ya. So X sama dengan 13 ya. Okey, faham? So ini 14. Tapi kita sebab dia ada lebih besar daripada 32X ni, kita tak boleh ambil 14 ya. Kita kena ambil satu angka kurang dari dia, maksudnya 13 ya. So kita jawab soalan D. Jika terdapat 14 basikal jenama M di syarikat tersebut, buktikan jawapan kamu. Bolehkah syarikat tersebut mencuba jual ke semua basikal itu bagi bulan tersebut? So 14 tak boleh ya, tak boleh. So jumlah maksimum dia boleh jual ya hampir sampai 13 saja ya. Okey. So macam mana kamu nak buktikan yang ini tidak boleh? Kamu gantikan 14 ke persamaan ni ya. So bila X sama dengan 14, kamu akan dapat Y sama dengan 32 darab 14. Kamu akan dapat 1, 7. Kamu dapat Y sama dengan 21 ya. So ini bila kamu masukkan dalam kenyataan ni, kamu akan dapat ya bila Y sama dengan 21. Okey, kadang-kadang dia lebih besar daripada 32X. X katakan ialah kita masukkan 14. So ini 2, ini 7. So ini dia tidak besar ya, tidak besar daripada 21. Dia sama, tapi kenyataan ni maksudnya dia salah
Okey, ternyata ini maksud dia salah. So, kamu kena ambil 13 ya. 21 mesti lebih besar daripada 32 darab 13. Okey, so ini dia jadi 39 39. Okey, kita bergerak ke soalan 10 ya. Contoh terakhir ya. Okey, bagi soalan ni kamu dapat lihat ya, dia bagi 3 garis lurus dan setiap garis lurus ni tiada persamaan dia ya. So, maksudnya kamu kena cari persamaan dia ya. Okey, soalan dia berbunyi seperti berikut ya. Tulis 3 kotak samaan linear yang mewakili kawasan P. Okey, kita buat soalan ni dulu. Kawasan P berada di kawasan ni ya. So, apa-apa yang berada di bawah kawasan ni ya, maksudnya dia berada di bawah garisan lurus ni ya, di atas garisan lurus ni dan juga garis lurus ni dan akhir sekali berada di atas garisan lurus ni. Okay. So yang kita perlu buat ya, kita cari persamaan dia ya. Persamaan yang pertama yang paling senang ialah yang ini ya. So ini y adalah sama dengan 1. Okey, kita panggil y sama dengan 1. So disebabkan dia adalah garis putus-putus dan dia di atas, so persamaan dia adalah y lebih besar daripada 1. Okey. So yang kedua, okey, kita kena cari persamaan garis lurus ya. So bagi mendapat garis lurus ya, kita kena, yang paling senang kita ambil 2 titik ya, 2 titik. So kalau kamu tak pasti macam mana nak cari persamaan garis lurus, kamu kena refer balik ya, chapter macam mana nak cari persamaan garis lurus ya. So ini ialah 10, 0. So ada 2 titik. So kita namakan ini S2, Y2 ya, dan ini S1, Y1. So samaan pertama ni kita guna Y sama dengan MX campur C. So M adalah kecerunan ya. C sama dengan C Y. Okay. So M paling senang kita cari C dulu ya. C sama dengan, kita gantikan 0 dengan 6 ke dalam persamaan dia. Okey, gantikan 0 dan 6 ke dalam Y sama dengan MX plus C ya. So kita akan dapat 6 sama dengan 0 darab M campur C. So C sama dengan 6 ya. So kecerunannya ialah M sama dengan, okey, kita kena guna formula kecerunan Y2 tolak Y1 bahagi X2 X1 ya. So apakah Y2? Okey, kita dah tengok tadi ya. Y2 ialah yang ini ya, 6. 6 tolak S1 ialah S2 ialah Y1 ialah 0. Maksud X2 ialah 0. Lepas tu tolak, okay, 10 ya. So ini adalah negatif 3 bahagi 5. Okay, yang sama dengan negatif 3 bahagi 5. Okay, so persamaan dia adalah Y sama dengan negatif 3 bahagi 5 X campur 6. Okay, persamaan ni dipanggil Y sama dengan negatif 3/5 X campur 6 ya. Okay, so dia berada di bawah, so dan juga garis putus-putus, so Y adalah lebih kecil ya, kecil daripada negatif 3/5 X campur 6. Okay, ini jawapan dia ya. Yang satu lagi persamaan ya. Dan
Sama juga ya, untuk persamaan garis row yang satu lagi kita guna cara yang sama ya. So kali ini saya tak tekan ulang ya. So y sama dengan ms campur c, y adalah sama dengan ms campur 6. Okey, sebab paksi dia sama ya, 6 ya. So seterusnya kita cari keturunan. So m sama dengan, okey, so kita perlukan satu titik lagi ya. Titik dia 5 kosong ya. So m sama dengan 6 tolak kosong dan kosong tolak 5. Okey, sama dengan negatif 6 bagi 5. So persamaan ini adalah negatif 5 s campur 6. Okey, so dia berada di bahagian atas dan dia bukan garis putus-putus ya. Sebab itu y adalah lebih besar atau sama dengan negatif 6/5 s campur 6. So ini adalah sama dia ya. So soalan B ya, kita panggil ini soalan A. Soalan B, diberi X dan Y mewakili jumlah lelaki dan perempuan yang bekerja di kilang Samiwalu. Jumlah lelaki adalah melebihi 3 orang. Okey, pada darjah ini tentukan keberadaan lelaki dan perempuan yang bekerja di kilang Samiwalu. Okey, so apa yang kamu perlu buat? Buat garis putus-putus dulu ya untuk 3 ni. So 3 ialah sini ya. Okey, lepas tu kamu perlu tengok ya, apakah kemungkinan jawapan yang ada ya. So agak serabut sini, padam. Kita tengok ya, apakah titik yang boleh kita ambil ya. So titik yang boleh adalah ini dengan ini. Okey, dia perlu titik yang genap lah, angka dia kena genap dan dia tidak boleh berada di garisan biru tu sebab dia adalah lebih besar. Okey, so jawapannya seperti yang ditunjuk ya di titik hijau ni ya. So kita mark dia punya koordinat, maksudnya kalau yang ni 1, 2, 3 so ini adalah 3 dan ini adalah 4 dan 3. Okey, yang kedua ni adalah 4 dan 2. Ini adalah 5 dan 2. Akhir sekali ialah 6 dan 2. So ini, so kita namakan lelaki dengan perempuan. Kita namakan dia sini lelaki, ini perempuan. Koordinat dia, lelaki adalah 4, perempuan adalah 3. So lelaki adalah 4, perempuan adalah 2. Lelaki adalah 5, perempuan adalah 2, 6, 2. Ini tak payahlah. Ini jawapan dia. Okey. Okey, terima kasih atas masa kamu ya. Itu saja bagi contoh soalan 10. Terima kasih ya.